Hai dan selamat petang semua. Kami dari Kumpulan Dini dan hari ini kami akan membentangkan poster kami iaitu mengenai kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, mari kita mula. Jadi, apakah latar belakang kedudukan bahasa Melayu dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia? Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadikan medium yang pengajaran dan pembelajaran yang telah membawa kepada pewartaan Akta Pendidikan 1961. Namun pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain, khususnya untuk bidang pelancongan dan perdagangan antarabangsa. Okey, saya akan sampaikan untuk Eli untuk teruskan. Terima kasih Hana. Selamat sejahtera Madam. Nama saya adalah Elil. Hari ini saya akan membentang tentang kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kepentingan pertama ialah medium berkomunikasi. Penggunaan bahasa Melayu secara amnya menjadi medium berkomunikasi antara satu sama lain kerana bahasa ini merupakan bahasa kebangsaan yang mudah difahami oleh kesemua rakyat Malaysia walaupun mempunyai berbilang kaum. Sebagai contoh, komunikasi yang berlaku ketika berjual beli dengan kaum yang berbagai ini sudah pasti menggunakan bahasa Melayu sebagai medium berkomunikasi walaupun mempunyai longhat atau slang individu yang tersendiri. Kepentingan kedua ialah patriotisme. Penggunaan bahasa Melayu yang meluas ketika bertutur atau berkomunikasi memupuk sifat patriotik yang menjadi lambang jati diri kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira bangsa khususnya dalam kalangan anak muda. Hal ini dapat menjadikan sebagai pembakar semangat kepada mereka untuk terus memperjuangkan bahasa kebangsaan sehingga dipersada dunia sekaligus dapat mengembalikan zaman kegemilangan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Kepentingan ketiga ialah alat perpaduan masyarakat. Seperti mana yang dijelaskan di atas, umum mengetahui bahawa bahasa Melayu diguna pakai sebagai medium berkomunikasi dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia ini. Penggunaannya yang meluas dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang terjalin malah dapat menambah kenalan dan membina hubungan yang baharu dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum ini. Walaupun negara kita antara negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa, yang mempunyai adat, bahasa dan kepercayaan yang berbeza, namun itu tidak menjadi halangan kepada rakyat Malaysia untuk bersatu padu dan mengeratkan perpaduan. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan semudah bertanya khabar dan saling bertukar pandangan secara sihat menggunakan bahasa Melayu sebagai medium untuk berkomunikasi. Akhir sekali, bahasa pengantar juga merupakan satu kepentingan dalam bahasa Melayu. Bahasa pengantar didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan oleh sesebuah negara dalam sistem pendidikannya. Di Malaysia, bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa pengantaran yang umum digunakan pakai terutamanya dalam institusi pendidikan kerajaan, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah maupun pengajian tinggi untuk hampir ke semua subjek, kecuali beberapa subjek seperti bahasa tambahan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Kartiani akan membentangkan. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Katia ini. Saya membentangkan langkah-langkah menegakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang nyatakan dalam Pakar 152. Seterusnya,
Pertama ialah bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang ditentukan melalui undang-undang di parlimen. Seterusnya kedua, walaupun apapun bentukan fasa satu, selama tempoh 10 tahun selepas hari ketika dan selepas itu, sehingga menentukan selainnya oleh parlimen. Bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua majlis parlimen, di dalam Dewan Undangan tiap-tiap dan bagi segala maksud rasmi yang lain. Ketiga ialah walaupun menentukan fasa satu selama tempoh bersepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas itu sehingga menentukan selain dari parlimen, segala prosedurnya di dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi Perdagangan dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, Rishni akan Puan, nama saya Peter Raj. Saya dari DPSM 2. So hari ini saya nak bagi slogan Melayu cuba anda pasti suka. Pada masa ini banyak orang dari rakyat Malaysia tidak menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Sebab kekurangan bahasa Melayu digunakan dalam rakyat Malaysia, kita kena guna bahasa Melayu dan tolong generasi ke hadapan belajar bahasa ini. Itu sahaja daripada saya dan saya nak bagi ke Hana. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.